Salam IT News. Hari ini kami akan mengupas isu yang membuktikan bahwa virus ini tersebar dan akan menyasarkan kepada kumpulan tertentu. Anggota PKC dikatakan sebagai kelompok yang paling berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Sebanyak 66% hingga 88% mangsa yang terkorban adalah merupakan anggota PKC sendiri. Mari lihat berita selanjutnya. Hingga kini, sudah 4 bulan wabak PKC dari Wuhan ini tersebar. Menurut beberapa sumber terdapat laporan yang menunjukkan bahawa pihak berkuasa China dengan sengajanya telah menyembunyikan fakta tentang penyebaran wabak itu di China, termasuk jumlah sebenar individu yang dijangkiti dan maut akibat virus ini. Maklumat mengenai situasi sebenar pasti akan memberikan manfaat kepada pemerintah negara lain untuk kekal berwaspada mengenai krisis ini. Terdapat juga beberapa bukti menunjukkan bahawa wabak ini telah disebarkan bagi menyerang sasaran tertentu dan anggota PKC sendiri merupakan golongan yang paling berisiko tinggi untuk dijangkiti. Dilaporkan antara 66% hingga 88% yang maut di China adalah anggota PKC. Berita selanjutnya, penyembunyian fakta tentang wabak ini oleh komunis China cetus persoalan di peringkat antarabangsa. Baru-baru ini, Rumah Putih telah menerima satu laporan sulit dari Perkhidmatan Rahsia mengenai pemalsuan data secara serius oleh pihak berkuasa komunis China. 3 wakil Amerika Syarikat telah memaklumkan kepada Bloomberg bahawa pihak berkuasa komunis China dengan sengaja menyembunyikan jumlah individu yang disahkan positif jangkitan dan jumlah kematian sebenar akibat wabak tersebut. Pada 1 April lalu, Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump telah mengeluarkan kenyataan ringkas di Rumah Putih dan memaklumkan bahawa beliau masih belum menerima laporan berkenaan. Nampaknya jumlah yang ditunjukkan oleh komunis China agak kecil. Saya sudah cukup sopan untuk berkata seperti itu, katanya. Ben Sasse yaitu Senator Parti Republik Amerika Syarikat dalam kenyataannya ada menyebut bahawa data virus komunis China adalah propaganda sampah. Jumlah kematian di Amerika Syarikat akibat jangkitan virus komunis China yang melebihi jumlah di China adalah tidak benar. Saya tidak berkata tentang maklumat rahsia. Ini adalah fakta yang sangat jelas, kata Ben Sasse. Menurutnya, komunis China telah melakukan pembohongan pada masa lalu sehingga kini. Pada masa hadapan, mereka akan tetap berbohong demi mengekalkan kuasanya. Sementara itu, pada 29 Mac, Perdana Menteri United Kingdom yaitu Boris Johnson telah mengecam komunis China kerana memberikan maklumat palsu kepada dunia. Media United Kingdom melaporkan bahawa penasihat ilmiah memaklumkan kepada Boris Johnson bahawa komunis China telah menyembunyikan data jangkitan di negaranya. Jumlah sebenar mungkin telah mencapai 15 hingga 40 kali ganda lebih tinggi berbanding angka rasmi yang dikeluarkan oleh komunis China. Isu ini mencetuskan ras marah dalam kalangan pihak berkuasa United Kingdom. Mereka akan menuntut tanggung jawab daripada komunis China sebaik sahaja wabak ini beransur reda. Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Jepun iaitu Taro Aso juga secara terang-terangan memaklumkan bahawa beliau tidak mempercayai data-data yang dikeluarkan oleh komunis China. Dalam pertemuan Pertubuhan Kewangan Senata Jepun pada 19 Mac lalu, Taro Aso menyatakan virus ini berasal dari China. Jangan mudah mempercayai data yang ditunjukkan oleh komunis China kerana ianya tidak sahih. Berita selanjutnya, jumlah kota berisi abu mayat di Wuhan mengejutkan. Pada 6 April sekitar jam 10 pagi, jumlah kematian rasmi yang diumumkan di China akibat jangkitan virus ini adalah seramai 3.333 orang. Bagaimanapun baru-baru ini, Wuhan dilihat telah mengedarkan puluhan ribu kotak abu mayat yang meninggal akibat wabak ini. Hal ini telah menimbulkan keraguan umum tentang data wabak PKC. Menurut majalah Cina yaitu Caixin, pada 25 dan 26 Mac lalu, sebuah truk besar telah mengangkut sekitar 2.500 kotak abu mayat untuk dihantarkan ke tempat pengebumian di Wuhan. Pemandu truk tersebut memberitahu bahawa pada hari sebelumnya, dia telah membawa 2.500 kotak abu mayat ke tempat yang sama. Dalam arti kata lain, sebanyak 5.000 kotak abu mayat telah dihantar ke satu tempat pengebumian. Di Wuhan saja terdapat 7 tempat pengebumian. Sementara itu, tempat pengebumian telah mengumumkan bahawa hanya 500 kotak abu mayat telah diedarkan setiap hari. Pihaknya turut berharap agar pengedaran ini akan selesai sebelum sambutan perayaan Qingming pada 5 April.
7 tempat pengebumian mengedarkan 3.500 kotak setiap hari. Mengikut pengiraan, 12 hari kali 3.500 sama dengan 42.000 buah kotak. Jumlah ini adalah jauh berbeza berbanding dengan angka rasmi yaitu 3.333. Seorang penduduk Wuhan memberitahu media Sound of Hope bahwa ahli keluarga yang menerima panggilan telepon dari tempat pengebumian telah dimaklumkan bahwa mereka terpaksa menunggu giliran sekurang-kurangnya setengah tahun sebelum mereka menerima kotak abu mayat ahli keluarga yang meninggal dunia. Gila, menunggu giliran sehingga setengah tahun. Sebenarnya berapa ramai yang meninggal dunia? Sumber tersebut kemudiannya menyatakan bahwa berdasarkan maklumat dari pemimpin tertinggi komunis Cina, seramai 280.000 orang telah meninggal di Wuhan sejak 3 bulan yang lalu. Berita selanjutnya, 88% dari jumlah kematian merupakan anggota PKC. Menurut laporan Minghui.com, telah tular di internet baru-baru ini berkenaan jumlah kematian yang didaftarkan pada bulan Februari. Data tersebut menunjukkan bahwa 88% daripada jumlah kematian adalah mereka yang menjadi anggota PKC. Berdasarkan kepada kumpulan umur, 20 hingga 29 tahun menyumbang sebanyak 4%, 30 hingga 39 tahun menyumbang 13%, 40 hingga 49 tahun pula sebanyak 26,7%, 50 hingga 59 tahun menyumbang sebanyak 35,6%, dan 60 hingga 69 tahun menyumbang 9,4%. Di samping itu, jumlah kematian anggota yang gugur sewaktu bertugas sepanjang wabak ini menyerang turut menular di internet. Dikabarkan seramai 329 orang telah terkorban sehingga tanggal 17 Mac. Alasan kematian bagi sebahagian besar dari mereka dikatakan meninggal karena lelah. Antara mereka yang terkorban adalah anggota polis, kaki tangan perubatan, dokter, pegawai dan tentara di Cina. Seramai 217 anggota PKC telah meninggal dunia yang menyumbangkan kepada 2/3 jumlah kematian. Jika dibandingkan dengan golongan pro-komunisme atau mereka yang status politiknya kurang tegas, kadar peratusannya lebih tinggi. Satu sumber telah memaklumkan kepada NTD data mengenai kematian rasmi anggota PKC yang bertugas di barisan hadapan demi menangani wabak ini. Kebanyakannya adalah anggota polis yang meninggal dunia dan punca kematian yang dicatatkan adalah beban kerja yang tinggi dan penyakit mendadak. Rekod kematian yang tidak masuk akal ini menimbulkan keraguan dalam kalangan netizen. Adakah begitu ramai orang yang mati akibat keletihan dalam bertugas? Komen Jason Philly, semua mati karena terlalu letih. Jadi tiada seorang pun yang mati karena virus corona. Netizen Atli007 Jason berkata, hebat, canggih, menggunakan alasan kematian untuk mengubah data rasmi. Menurut Wikipedia, sehingga 31 Desember 2018, jumlah anggota Parti Komunis Cina adalah seramai 90.594.000 orang, sedangkan jumlah populasi di Cina adalah seramai 1,4 bilion. 6,4% daripada jumlah keseluruhan populasi adalah terdiri daripada anggota PKC. Oleh demikian, kadar kematian anggota PKC akibat wabak ini adalah sangat tinggi. Berita selanjutnya, mengundurkan diri dari menganggotai PKC adalah salah satu cara untuk mengelakkan bencana. Artikel Epoch Times bertajuk Virus Komunis Cina menyasarkan Parti Komunis menunjukkan bagaimana penyebaran wabak ke seluruh dunia ini hanya menyasarkan negara, banda, organisasi dan individu yang memiliki hubungan rapat atau sefahaman dengan komunis Cina sahaja. Dalam krisis ini, pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia terpaksa memikirkan mengapa virus ini muncul, apa hubungannya dengan Parti Komunis, dan bagaimana kita dapat menghindari daripada menjadi mangsa akibat bencana ini. Artikel ini menjelaskan bahawa wabak Wuhan yang kini menjadi pandemik telah mengakibatkan penyakit dan kematian di seluruh dunia. Bagaimanapun, sejarah dan fakta telah memaklumkan cara yang jelas bagi menyingkirkan rantaian virus ini, sekaligus menyelamatkan diri daripada terkena bencana tersebut. Kenali punca utama bencana, selidik kebenaran tentang kejahatan Parti Komunis, mengundurkan diri daripada menjadi anggota PKC dan menolak ideologi komunis. Ini adalah kaedah untuk menjauhi bencana. Virus PKC masih merebak secara berleluasa dan amaran peringatan kini kembali.
Penduduk Cina yang pernah menyertai organisasi PKC diminta untuk mengeluarkan kenyataan menerusi laman sesawang Epoch Time bagi mengundurkan diri dari PKC dan menolak ideologi komunis. Ini adalah cara terbaik bagi individu, organisasi dan negara untuk menghindarkan diri daripada dijangkiti virus sekaligus berpeluang untuk menikmati masa depan yang lebih baik.